Astagfirullahaladzim. Sok mai kuat Izat. Izat. Astagfirullahaladzim. Kuat sikit. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim. إلى هدرة محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه الأعلى ومشايخنا خصوصا قبل الشيخ محمد عبد اللطيف صالح الحسن وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا المرحوم الشيخ علي بن والمرحوم السيد أمير المؤمنين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Muka surat 84. Wajib haji dan umrah. Betul itu? Sunat sa'i. Sunat sa'i. Atas tu sunat sa'i. Sunat sa'i itu ada beberapa perkara. Yang pertama, berniat dilakukan pada mula-mula naik ke kaki bukit Safa itu. Safa. Berniat dilakukan pada mula-mula naik ke kaki bukit Safa itu sebelum mengucap takbir dan lain-lain doa. Niat ini tidak wajib macam tawaf juga, kerana sudah termasuk dalam niat haji dan umrah. Niat ini tak wajib. Yang kedua, dia sunat saja. Niat ni dia sunat saja. Yang kedua, dikerjakan sa'i itu dengan keadaan bersuci daripada sebarang hadas dan najis. Ini pun sunat. Buat sa'i dalam keadaan suci daripada sebarang hadas, ada besar ke ada kecil, dan najis. Maka jika dikerjakan dengan keadaan berhadas atau ada najis, sah juga sa'inya. Yang ketiga, berlari di tempat yang dikendaki berlari pada tanda hijau dekat dinding masjid, bagaimana telah dinyatakan. Siapa yang pernah mengerjakan haji, dia tahulah ada tempat-tempat dia. Saya tak pernah ke sana, saya tak boleh nak terang, tuan-tuan. Keempat, mencegah waktu yang sunyi jika dapat peluang. Apa mencegah? Mencengah.
Cegah. Apa tu? Tunggu. Mencegah, mencengah. Waktu yang sunyi jika dapat peluang. Maka jika sentiasa ramai orang, kenalah ia menjaga dirinya, jangan sampai menyakiti orang. Yang kelima, mualat, berturut-turut antara satu perjalanan dengan jalan yang lain, antara Safa dan Marwah. Maksudnya jangan diselang dengan kerjaan lain. Tetapi jika didirikan sembahyang jemaah sedang ia sa'i, itu kenalah dia potong dan masuk sembahyang jemaah. Lepas tu disambung balik. Tu ada masalah, tak ada masalah lah. Sembahyang jemaah teruskan, baru sambung balik lah. Ini yang kelima, mualat, tuan, berturut-turut. Sunat. Kalau kita buat tanpa berturut-turut tak ada masalah. Okey, ini sunat-sunat sah. Yang seterusnya wajib haji dan umrah. Bagaimana telah dinyatakan wajib haji jika tertinggal sah haji tetapi kena dam. Wajib haji ni kalau tertinggal sah haji kita tapi kena dam, denda. Jika dengan bukan dengar, jika dengan, kalau ciptakan saya ni dengar dengan R, kena betulkan, bukan dengar dengan. Jika dengan sengaja ditinggal, berdosa dan termasuk dalam golongan haji yang tiada mabrur. Wajib haji itu 5 perkara. Yang pertama, ihram, niat masuk mengerjakan haji daripada miqat. Bagaimana fasal yang ke-17 kita dah bahas sebelum di miqat Makani, tempat kita nak miqat ni ada tempat yang tertentu. Kalau kita daripada Malaysia ada tempat yang khusus. Kalau kita berada di Mekah, dekat mana, kita dah bahas sebelum ni, tuan-tuan. Ini yang pertama, wajib haji dan umrah. Yang pertama, ihram. Yang kedua, mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah pada separuh malam yang pertama, dan sunat pada separuh malam yang kedua. Yang ketiga, mabit di Mina 3 malam, malam 11 hingga 13 Zulhijjah, ini tasyrik. Yang keempat, melontar jumrah yang 3, melontar jumrah yang 3. Yang kelima, meninggalkan segala yang haram dalam ihram. Ada 5, tuan-tuan, 5 perkara termasuk dalam perkara wajib haji. Kalau umrah macam mana? Ni wajib bagi umrah 2 perkara. Yang pertama, ihram, niat daripada miqat. Yang kedua, meninggalkan segala yang haram di dalam ihram. Wajib bagi umrah ada 2 sahaja. Kalau haji ada berapa? Ada 5 kan, tuan-tuan. Habis, tuan-tuan. Cara-cara berihram. Makna ihram telah nyatakan pada rukun haji yang pertama. Kita dah bahas sebelum ni berkenaan dengan rukun haji. Rukun haji ada 6. Yang pertama ni niat, tuan. Makna ihram telah nyatakan pada rukun haji yang pertama, iaitu niat dalam hati
masuk mengerjakan haji atau umrah. Dekat mana niat tu? Dekat miqat lah, masing-masing di miqat lah. Maka ihram ini ada 4 bahagian. Yang pertama dia panggil apa tuan? Haji ifrad, berasing sendiri. Ni ada ulama mengatakan ni haji yang paling afdal. Sebab apa dia afdal? Sebab dia nak laksanakan tu dia ada berat sikit. Kena buat haji dulu baru umrah. Ini dipanggil haji ifrad, berasing sendiri, iaitu seseorang berniat ihram dengan haji dalam bulan haji dan miqat, dari miqatnya. Kemudian apabila sudah selesai daripada mengerjakan haji itu, baru membuat umrah pula. Buat haji dulu, selesaikan haji dulu, baru membuat umrah, iaitu pergi keluar daripada bandar Mekah ke tanah halal mengerjakan umrah. Haji ifrad ini lebih afdal daripada yang 3 lagi. Yang 3 lagi apa? Tamattu' dengan qiran. Ada yang tambah satu lagi, itla'. Itu seperti mana yang saya nyatakan tadi. Ini pandangan mengatakan haji ifrad ni lebih afdal daripada haji yang lain. Sebab apa? Dia lebih berat daripada haji yang lain. Yang kedua dia panggil haji tamattu', bersedap-sedap, iaitu seseorang berniat ihram dengan umrah daripada miqat negerinya. Setelah selesai pekerjaannya, baru niat ihram haji pula di Mekah. Ini tuan-tuan, ni orang ni dia buat umrah dulu, baru niat haji, buat haji. Tak boleh membuat pantang larang sementara hendak pergi ke Arafah. Dia buat umrah dulu, lepas tu dia tunggu buat untuk melaksanakan ke Arafah. Masa itu dibolehkan dia ni membuat pantaran larang. Ini dia panggil haji tamattu', tuan. Yang ketiga haji qiran. Kalau ifrad dia buat asing, haji dulu baru dia buat umrah. Kalau tamattu' dia buat umrah dulu baru haji. Yang ketiga haji qiran, serempak ataupun serentak, iaitu seseorang berniat ihram haji dan umrah sekaligus dalam bulan haji. Cara macam ini diluluskan oleh syarak. Setelah itu terus mengerjakan pekerjaan haji dengan tidak payah membuat umrah lagi, kerana telah termasuk dalam perbuatan haji. Ketika itu jadi satu miqat. Dia niat kat miqat tu satu niat, umrah dan haji dan umrah sekali. Ketika itu jadi satu miqat, satu tawaf, satu sa'i dan satu cukur, dapat haji dan umrah. Ini dipanggil haji qiran. Demikian juga jadi haji qiran jika ia niat umrah sahaja. Demikian juga jadi haji qiran jika ia niat umrah sahaja. Kemudian sebelum tawaf ia niat haji pula, dimasukkan ke dalam umrah itu, maka ini sah juga. Demikian juga jadi haji qiran jika ia niat umrah sahaja. Kemudian sebelum dia tawaf, syarat dia sebelum dia tawaf dia niat haji. Ini di kategori haji qiran juga. Demikian juga jadi haji qiran
jika ia niat umrah sahaja, kemudian sebelum tawaf ia niat haji pula, dimasukkan ke dalam umrah itu, maka ini sah juga. Tetapi kalau sudah niat haji sahaja, tidak sah dimasukkan umrah ke dalamnya. Ini yang ketiga tuan dipanggil haji qiran. Yang keempat dipanggil ihram itlaq. Maksud ihram itlaq, berlepas dengan tiada ditentukan haji atau umrah atau keduanya. Maksudnya niat memasukkan dirinya dalam ihram sahaja. Dia tak tentukan haji ataupun umrah. Ihram cara macam ini harus juga. Ada ulama mengatakan harus, boleh Kemudian jika niatnya itu dalam bulan haji, kebetulan dia masuk dalam bulan haji, dia niat tu, bolehlah ia jadikan haji atau umrah atau kedua-duanya sekali. Dan jika tidak dalam bulan haji, nescaya jadi umrah sahaja. Ini niat itlaq tuan-tuan. Dia masa di ihram tu, dia tak ada niat haji ataupun umrah. Kalau dia kerjakan dalam bulan haji, boleh dijadikan sebagai haji atau umrah atau kedua-duanya sekali. Kalau dia buat tu bukan bulan haji, jadi umrah sahaja. Kalau seorang bernama Umar bi ihram, ada dua orang, seorang nama Umar, dia bil ihram sebagaimana ihram Zaid umpamanya, harus juga hukumnya. Kemudian jika Zaid ihram haji, jadilah ihram Umar itu haji. Umar ni diikut ihram Zaid. Apa yang Zaid niatkan, maka dia pun ikut. Kalau Zaid ni dia ihram, niat dia untuk haji, maka Zaid pun automatik dia jadi ihram haji. Dan jika umrah, jadilah umrah. Jika qiran, jadilah qiran. Dan jika mutlak, jadi mutlak juga. Lepas itu Umar boleh pilih. Ini tuan, ini berkenaan cara-cara ihram. Maksudnya berkenaan pembahagian haji ni, haji ifrad, haji tamattu, qiran, dan terakhir ihram itlaq. Yang seterusnya sunat dan adab wukuf. Sunat dan adab wukuf. Sunat dan adab wukuf di Arafah itu banyak. Wukuf di Arafah. Kalau tuan-tuan pernah pergi ke sana, tuan-tuan boleh gambarkanlah macam mana. Kalau tengok daripada gambar tu, macam padang, luas, tak tahulah berapa besar. Sunat dan adab wukuf di Arafah itu banyak. Setengah daripadanya, yang pertama, apabila gelincir matahari hari yang ke-9. Apabila gelincir matahari hari yang ke-9, sunat mandi tu, jika ada kemudahan. Lepas tu sembahyang zuhur, gelincir matahari. Ini yang pertama. Apabila gelincir matahari hari yang ke-9, sunat mandi jika ada kemudahan. Lepas itu sembahyang zuhur. Maksudnya ada peluang untuk mandilah. Yang seterusnya sunat dan adab wukuf. Yang kedua, lepas sembahyang
beredar pergi ke tempat wukuf Rasulullah SAW, iaitu di atas batu yang besar di lereng Jabal Rahmah. Ni tuan-tuan tak pernah pergi, dia tahu macam mana lah. Saya tak ke sana, tak tahu, tak boleh nak terangkan lah. Di atas batu yang besar di lereng Jabal Rahmah. Jabal ni bukit yang besar tempat ni. Ya. Apa? Atas bukit. Bukit dia tinggi lah. Adapun Jabal Rahmah itu sendiri, kita baca balik tuan. Lepas semayang beredar pergi ke tempat wukuf, Rasulullah SAW, iaitu di atas batu yang besar di lereng Jabal Rahmah. Adapun Jabal Rahmah itu sendiri bukan tempat wukuf baginda. Ni kata Tuan Guru kita. Banyak orang bersangka tak sah wukuf kononnya, melainkan mesti naik ke atas bukit itu. Yang demikian itu karut. Ada kata kena naik bukit tu. Kalau tak naik bukit tu tak boleh. Ini kata Tuan Guru kita karut. Tak betul. Kerana tiada ulama yang boleh dipegang. Kerana tiada ulama yang boleh dipegang cakapnya. Kerana tiada ulama yang boleh dipegang cakapnya berkata ada fadilat naik bukit itu. Maksudnya tak ada pandangan ulama lah yang mengatakan mesti naik atas bukit kan. Cuma seorang bernama Abu Ja'far Muhammad At-Tabari, Abu Ja'far Muhammad At-Tabari, dan seorang lagi bernama Abu Hassanil Mawardil Al-Basri. Abu Hassanil Mawardi Al-Basri, pengarang kitab Al-Hawi, seorang daripada sahabat Syafi'i, mengatakan sunat wukuf naik di atas bukit Rahman itu. Perkataan keduanya itu tiada asal dan tiada sandaran daripada hadis, sekalipun hadis dhaif. Yang demikian tidak boleh dipegang. Ada yang mengatakan ada dua orang syekh, iaitu Abu Ja'far Muhammad At-Tabari dan seorang lagi Abu Hasan Al-Mawardi Al-Basri, mengatakan sunat wukuf naik ke atas bukit Rahmah. Kata Tuan Guru kita yang mengarang kitab ni, Syekh Abdul Ghani Yahya, mengatakan pandangan ni tak boleh dipegang. Ini pandangan yang tak ada asal. Yang tak ada asal ni biasanya dinisbahkan kepada benda yang direka-reka lah, maudhu'. Nak kata dhaif pun tidak, kata guru kita. Perkataan keduanya itu tiada asal dan tiada sandaran daripada hadis, sekalipun hadis dhaif. Dhaif pun tak dicakap begini. Yang demikian tiada boleh dipegang. Ini kata Tuan Guru kita lah. Kalau ada pandangan lain saya tak pasti tuan. Aku soal kan. Sekiranya tiada dapat hendak pergi kepada batu-batu, sekiranya tiada dapat hendak pergi kepada batu-batu yang terhampar dekat bukit itu, lakukanlah wukuf itu di dalam kemah masing-masing, terutamanya orang perempuan. Tiada dikendaki mereka keluar ke mana-mana.
Yang ketiga, sunat dan ada wukuf yang ketiga, menghadap kiblat. Ini sunat. Kalau menghadap kiblat pun tak ada masalah. Menghadap kiblat dan suci daripada hadas. Jika seorang itu wukuf keadaannya berhadas, semayang pun tak ada, atau di dalam haid bagi perempuan, atau badannya ada najis, nescaya sah wukuf sekadar tiada fadilat. Wukuf dia sah lah, cuma kuranglah dia punya pahala ni lah. Kalau dia boleh usahakan untuk suci daripada hadas, dia tak buat, sah juga wukuf dia, cuma kurang pahala. Yang seterusnya, keadaan berbuka, tidak berpuasa. Sama ada puasa itu boleh melemahkan dirinya atau tidak, kerana tiada puasa itu menolong atas berdoa. Yang seterusnya, hatinya lapang daripada memikirkan hal-hal dunia supaya boleh berdoa terus. Ni tuan, ni sunat, perkara sunat. Adab kita ketika kita berwukuf, hatinya lapang daripada memikirkan hal-hal dunia supaya boleh berdoa terus. Dalam kita wukuf tu, kita banyakkan berdoa tuan. Yang seterusnya, memperbanyakkan membaca doa, tahlil, Quran dan lain-lain. Pada masa sekarang, banyak buku-buku mengandungi doa berhubung dengan haji diterbitkan. Ini tuan-tuan bolehlah dapatkan panduan doa-doa ni, doa zikir, doa sekarang pun dah banyak tuan. Yang bagusnya tuan-tuan doa, tuan-tuan faham lah apa yang tuan-tuan doa. Yang seterusnya, yang eloknya wukuf itu diteruskan sehingga masuk matahari. Yang seterusnya, dilarang kuat bertengkar. Ini tuan, mungkin dalam keadaan ni memang Allah uji kita. Seluruh dunia tuan-tuan yang datang macam-macam orang, macam-macam perangai. Lepas tu kena banyakkan sabar. Dilarang kuat bertengkar, berbentah, berkelahi dan bercakap kotor. Banyakkan selawat, banyakkan zikir, banyakkan sifat, dan bercakap itu yang eloknya, apa yang mustahab sahaja. Kalau nak cakap benda-benda yang memberi manfaat. Ini tuan-tuan, ni sunat dan adab wukuf. So wukuf ni seolah-olah kita berkumpul dalam satu padang yang besar. Betul ya? Lepas tu ada yang mengatakan dia ibarat seperti kita di padang mahsyar nanti, di akhirat nanti tuan. Habis tuan, seterusnya bertolak ke Muzdalifah. Setelah selesai wukuf, kira-kira lepas main isyak, bolehlah jemaah haji bertolak ke Muzdalifah. Saya pun tak pastilah wukuf dengan Muzdalifah ni jauh ke tidak. Rumah jauh juga. Berapa kilometer? 4 kilometer. Wah, baik. Setelah selesai wukuf, kira-kira lepas isyak,
bolehlah jemaah haji bertolak ke Muzdalifah. Tu kalau boleh tuan-tuan pergi haji ni dalam waktu kita muda lagi. Tu dulu ada sekali sebelum arwah tuan guru kita meninggal dunia, Ustaz Fuad, dia pernah cakap dengan saya, dia itu bawa balik haji. Dia cakap dengan saya, kalau boleh pergi haji ni dalam waktu muda lagi, muda lagi, kuat. Sebab dia banyak pergerakan, pergi sana, pergi sini, jauh. Setelah selesai wukuf, kira-kira lepas sembahyang Isyak, bolehlah jemaah haji bertolak ke Muzdalifah. Apabila sampai ke Muzdalifah, wajib mabit, berhenti di situ. Jika sampai ke situ sebelum separuh malam, nisfu yang kedua. Sementara menunggu itu, sunat memungut batu di situ sebanyak 70 butir untuk buat melontar jamrah nanti. Kemudian apabila masuk sahaja separuh malam yang kedua, katakanlah pukul 12.05, bolehlah mereka bertolak ke Mina. Tetapi jika ada kemudahan, sunat duduk situ sampai terbit fajar. Jadi mabit di Muzdalifah itu wajib pada separuh malam yang pertama, dan sunat pada separuh malam yang kedua. Dan jika ia keluar meninggalkan Muzdalifah sebelum masuk separuh malam yang kedua, nescaya wajib atasnya dam, jika sekiranya tiada berbalik ke situ semula. Ini betullah ke Muzdalifah. Yang seterusnya, batu buat pelontar. Batu buat pelontar. Kalau tengok gambar tu sekarang ni dah bertingkat ni, tempat melontar. Adalah batu yang dipungut buat melontar itu sunat kecil sebesar kacang pul. Kecil ni. Ini sunat, tak wajib lah. Adalah batu yang dipungut buat melontar itu sunat kecil sebesar kacang pul, kecil sedikit daripada ruas jari, makro besar daripada itu. Tak haram jadi makro. Dan makro batu besar dipecahkan. Ini biasanya memang disediakan ataupun kena pungut? Tabung haji bagi ya. Oh. Kecil sedikit daripada ruas jari ya. Makro besar daripada itu, dan makro batu besar dipecahkan. Harus diambil di mana-mana tempat. Tetapi makruh diambil batu-batu dalam masjid. Ada ke batu dalam masjid? Zaman dulu lah. Tetapi makruh diambil batu-batu dalam masjid, batu dalam kemah tempat orang duduk di Mina, batu di tempat-tempat najis, dan batu yang telah dibuat melontar dari diri sendiri ataupun dari orang lain, semuanya makruh. Tak haram tu, makruh. Dan saya maksud saya sepatutnya lah dibasuh dahulu batu-batu itu sebelum digunakan. Maksudnya batu di sini ialah sebarang batu. Kira batu apa? Asal dinamakan batu. Termasuklah akik, fairus dan lain-lain. Tetapi tidak sah dan tidak
kata Tuan Guru kita, tetapi tidak sah tembikar. Tembikar, simen, kapur dan lain-lain yang bukan kategori batu, tuan-tuan. Habis tu. Bertolak ke Mina, tuan. Setelah selesai mabit di Muzdalifah, apabila masuk separuh malam yang kedua, bagaimana yang telah nyatakan itu, bertolaklah jemaah haji itu ke Mina. Perjalanan sekarang dengan bas. Naik bas. Dan kereta berjentera. Tiada peluang mengerjakan sunat naik atas bukit yang bernama Khuzah di akhir kawasan Muzdalifah yang disebut Masy'arul Haram. Dalam Quran disebut Masy'arul Haram. Cuma saya tak tahulah kat mana. Tak boleh nak bayang benda ni, sebab tak pernah ke sana. Dari itu sebagai gantinya, bacalah talbiyah sebanyak-banyak dan terus pergi ke Jamratul Aqabah, jumrah yang pertama, yang separuh hala ke Mekah, melontar 7 biji batu di situ. Yang ni tuan-tuan, bertolak ke Mina. Setelah selesai mabit di Muzdalifah, bila masuk separuh malam yang kedua, bagaimana yang telah nyatakan itu, bertolaklah jemaah haji itu ke Mina. Perjalanan sekarang dengan bas dan kereta berjentera. Tiada peluang mengerjakan sunat naik atas bukit yang bernama Khuzah. Kalau ada peluang kita boleh buatlah. Kalau tak ada, tak ada masalah. Di akhir Khuzah ni, di akhir kawasan Muzdalifah yang disebut Masy'arul Haram. Tuan Guru kita kata apa? Dari itu sebagai gantinya, kalau kita tak dapat naik atas bukit yang bernama Khuzah ni, kita gantikan dengan bacaan talbiyah sebanyak-banyak dan terus pergi ke Jamratul Aqabah, jumrah yang separuh, hala ke Mekah, melontar 7 biji batu di situ. Dari sejak masuk nisfu kedua malam itu, masuk waktu melontar Jamratul Aqabah, bercukur dan tawaf serta sa'i, berkekalan hingga masuk matahari petang. Ini waktu ikhtiar, pilihan. Adapun waktu yang harus hingga 13 Zulhijjah. Syarat melontar segala jamrah ialah dilontar 7 kali dengan tangan yang lontar itu batu. Yang dikatakan marmah ataupun tempat lontar itu ialah kawasan yang tersebut hari nahar, yang disebut hari keada. Yang ketiga bersyukur, yang keempat balik ke Mekah kerana akan tawaf ifadah. Nanti kita akan sambung tu. Wallahu a'lam. Ada sikit lagi tuan dengan tahallul, nafar, mabit, Mina, wada, perkara yang haram dan dalam ihsan dan dam. Lepas tu kita masuk udiyah korban. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kami telah banyak menzalimi diri kami, ya Allah. Jika Engkau tidak ampunkan dosa kami, ya Allah, jika Engkau tidak rahmati kami, ya Allah, jadilah kami orang-orang yang rugi, ya Allah. Ampunkan dosa kami sekeluarga, ya Allah. Pintu-pintu ilmu dan pintu ma'rifah, ya Allah, Kau bukakanlah bagi kami sekeluarga, ya Allah, pintu-pintu ilmu dan pintu ma'rifah, ya Allah, dengan berkat surah Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina
Muhammad wa alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal fi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati. Al-haqqu wa tawassaw wa dawim 'ala dzikri ghanihi haqiqatan takun dhawi taba'i sirikum. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, alaihi salatullah.